Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saka, salam semua. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu lagi dalam YouTube channel Saka Saham. Okey, banyak kisah, banyak cerita, banyak benda yang kita nak bualkan sebenarnya hari ini. Hari ini kita dalam kali ini kita dalam segmen sembang santai lah, sembang santai. Kita nak bersantai-santai sembang dalam channel ni. Okey, fokus abang hari ini adalah berkenaan dengan satu soalan yang abang dapat daripada YouTube channel Saka Saham abang, di mana ada seorang yang subscribers bertanya bagaimana abang control FOMO trading. FOMO trade ni FOMO trade, bagaimana abang control FOMO trade. Okey, pada yang masih belum faham apa dia FOMO, FOMO, FOMO trade. Abang pernah buat sekali YouTube berkenaan dengan FOMO trading ni, dan maybe you all boleh tengok dalam channel YouTube abang, ada video dia berkenaan dengan FOMO trade lah. So apa dia FOMO trade ni sebenarnya? Adakah semua trader ni pernah mengalami FOMO trade ni? Okey, FOMO ni dia adalah stand FOMO. Maksud sebenarnya adalah fear of missing out, ataupun kita cakap kita takut ketinggalan lah. Suatu counter tu naik, kita takut ketinggalan, ya Allah panasnya, takut ketinggalan. So kita membuat satu belian, mungkin akibat disebabkan oleh fear of missing out, takut ketinggalan tu, kita membuat satu belian saham ataupun counter dengan tak rasional. Kita tak buat kajian, tak buat apa, dan kita cuba membelinya, kan? So untuk kita kenal pasti apa dia FOMO ni, tadi kita dah cakap dia punya, abang dah cakap tadi, maksud FOMO ni fear of missing out. So dia ada beberapa karakteristik sebenarnya as a FOMO trader. Ya Allah, panas. Sebenarnya dia ada beberapa karakteristik berkenaan dengan FOMO trade ni lah. Antaranya kita rasa pertama, bila kita berhadapan dengan FOMO trade ni, kita rasa kita berapa banyak duit yang kita boleh buat dengan kita memasuki saham yang sedang diwar-warkan ni lah, yang tengah naik ni. So kita rasa kalau kita tak beli, kita rasa menyesal lah. Dan kalau kita beli, banyak duit kita boleh buat, banyak profit yang kita boleh buat dengan counter yang sedang kita lihat ni. Kedua, maybe ada sesuatu yang tengah berlaku yang kita tak tahu, dan untuk kita take part dalam trade tu, kita terus buy. Dua karakteristik yang kita berlaku. Kita orang lain tahu kan, kita tak tahu, mesti ada sesuatu benda yang sedang berlaku lah, dan kita pun buatlah kita punya trade tadi, sebab kita takut, kita fear of missing out tadi. Dan ketiga, kita rasa ketinggalan, kita takut ketinggalan opportunity terhadap counter yang sedang naik tadi, dan kita melakukan satu transaction yang kita tak membuat kajian terlebih dahulu, disebabkan oleh kita takut ketinggalan, fear of missing out tadi. Itu antara karakteristik dia, kan. So benda-benda macam ni banyak lagi yang karakteristik yang membuatkan kita merasa kita perlu membeli counter tersebut, walaupun kita tak pernah tengok counter tu, tak pernah kaji counter tu, tak tahu pun apa counter, tapi disebabkan oleh kita takut fear of missing out, dan kita buy counter tersebut. Salah ke tak salah sebenarnya benda ni? Benda ni sebenarnya kalau kita nak kata salah tak salah, dia terpulang kepada trader tu sendiri. Tapi kalau kita asyik membuat FOMO trade, kita takut apa yang kita decide tadi tu merupakan satu yang tak rasional. Bila kita tak rasional, kita dah lari daripada trading plan kita sebenarnya. Kita tak rasional, kita dah lari daripada trading plan kita. Kita dah berpeluh macam ni. Kenapa panas sangat hari ni? Ya Allah, kita dah berpeluh, tak apa. Untuk you all berpeluh, mandi peluh pun tak apa, jangan mandi darah dah. Okey, antara karakteristik FOMO trader tadi abang dah cakap kan, tiga tadi abang bagi 3 lah, tapi dia sebenarnya banyak.
Sebenarnya bukanlah abang ni pandai sangat nak bercerita pasal benda-benda ni, cuma ramai lagi yang hebat kat luar. Ini sekadar perkongsian lah, perkongsian abang, pengalaman-pengalaman abang dalam handle trade, dalam membuat trading lah Okey, yang pentingnya kita nak faham FOMO tu apa tadi. So, bila kita faham FOMO, kita tahu karakteristik dia dan barulah kita boleh nak control. Kita nak control kita punya trade. FOMO trade ni Apa yang menyebabkan kadang-kadang kita ni terperangkap ataupun kita rasa takut sangat ketinggalan untuk membeli kaunter-kaunter yang sedang kita lihat tadi. Antara sebab kita selalu terperangkap, kita tengok volatile market. Kita tengok kaunter tu tiba-tiba sangat volatile apa benda semua. Ini something is going on. Ada benda yang kita tak tahu, maybe orang lain tahu, kita tak tahu, dan kita kena beli benda ni. Sebab benda ni nak naik. Pertama, sebab benda tu terlalu volatile dan kita rasa benda tu ada something yang sedang berlaku dan kita try to buy without any further research yang kita buat. Sebab volatile counter tersebut kita terperangkap dan kita rasa benda tu mesti nak naik kan. Kedua, kita disebabkan news dan rumors. Okey, antara FOMO trade ni berlaku disebabkan mengapa kita sering melakukan FOMO trade ni adalah disebabkan news dan rumors. Kita memang perlukan news dan rumors dalam saham. Tapi news dan rumors yang kita perlukan mestilah kita kaji dia terlebih dahulu sebelum kita membuat pembelian. Kalau kita takut disebabkan kita dah ada news dan rumors, benda ni kita dapat katalah satu kaunter tu ada dapat projek lah apa benda, kita dengar news dan rumors dan kita takut ketinggalan, kita terus buy. Sebab apa? Sebab orang dah cakap benda ni nak naik banyak ni. So, kita takut ketinggalan, kita terus buy without kita kaji. Itu satu kesalahan lagi dalam kita membuat FOMO trade. Ketiga, mungkin disebabkan oleh social media. Kita terpengaruh dengan social media punya cerita. Lately ni, zaman sekarang bukan macam zaman abang dulu tahun 90 lebih, di mana tersangat limited untuk kita dapat news ataupun rumors berkenaan dengan sesuatu counter. Tapi zaman sekarang kalau kita tengok social media punya pergerakan, ya Allah, social media punya group, terutama kalau kita dalam saham ni, kita tengok saham ni, social media punya group, dia punya tumbuh macam cendawan kejap panas. Okey, social media ni juga mempengaruhi sebenarnya emosi kita dalam trade. Kita tak boleh nafikan benda ni sebab terlalu banyak social media yang ada dalam Telegram. Kita ada WhatsApp, lepas tu ada financial Twitter lah, financial Instagram lah, financial Telegram lah. Benda-benda ni semua kadang-kadang membuat kita terpengaruh tanpa kita sedar. Abang nasihatkan kepada semua trader lah, ini abang pun ada Telegram saham sendiri kan. Cuma sebab tu lah antara sebab abang tak berapa suka bila orang bagi counter dalam Telegram tapi tak bagi direction. Kalau kamu perasan dalam santai traders Telegram abang, kalau ada yang cuba kompang, abang akan delete. Dan abang selalu bagi nasihat kepada mereka yang ada dalam tu, members group. Abang tak kisah, you nak bagi apa counter pun abang tak kisah. Sebab ialah masing-masing punya kajian masing-masing. Tapi please, bila bagi counter, bagi direction. Jangan kata, contoh jangan kata kita ambil satu counter counter apa katalah nice. Oh, nice nak pergi RM1, Apa atas faktor apa nice nak bagi RM1? Please bagi directionnya supaya rakan-rakan lain dalam grup yang tak selalu follow tiba-tiba baru tengok, nice nak pergi RM1 dan dia takut ketinggalan dan dia akan buy. Ini antara faktor yang membuat kita selalu buat FOMO trade. Sebab kita terus terpengaruh. Jadi benda-benda macam ni kita perlu elakkan terutama social media ni. Social media ni sangat-sangat mempengaruhi sebenarnya dan banyak juga social media sebenarnya dia lebih kepada, tak maaf cakap,
Abang tak cakap, abang tak spesifikkan mana-mana Telegram, tapi kebanyakannya dia orang compound counter. Dan kita yang tak nak mengkaji, yang malas nak mengkaji, terus pergi membelinya. Sebab abang pernah tengok ada satu Telegram, bila dia bagi satu counter, abang check counter tu dalam direction untuk technical analysis dia. Bila kita check counter tu, ini counter ni dah memang bearish counter. After that memang sell signal ada, dan tak ada apa pun yang sebenarnya membuatkan dari segi teknikal yang kita perlu membuat mengkaji dia untuk membeli pun sebenarnya. Sebab benda-benda macam ni kemungkinan lah kita tak ada tuduh sesiapa, cuma kita sebagai ahli dalam sesuatu grup Telegram tu, kita kena faham benda-benda macam ni. Tu jangan ikut membabi buta. Bila kita ikut membabi buta, babi pun tak buta kan. Jadi kita lebih teruk daripada dia orang. Sebab kita ada duit dan kita pakai ikut dia macam tu. Tak, jangan buat macam tu. Kita mesti kaji. Sebelum beli counter mesti membuat satu kajian. Terpulang kita nak buat FA, kajian financial analysis you ataupun technical analysis you, atau you nak buat mengkaji daripada segi bulan, bintang, langit ke apa, tujuh petala bumi ke, tapi mesti ada satu kajian yang kita buat untuk kita membeli saham. Sebenarnya bagaimana nak mengatasi FOMO trade ni? Banyak kali abang dah cakap, sebelum kita trade kan, kita perlulah ada kita punya objektif trade kita. Kita perlu ada objektif trade kita. Kita perlu wajib ada trading plan, dan kita perlu mengikuti trading plan tu. Pertama, you kena ada objektif. Kedua, kita kena ada trading plan, dan kita wajib follow trading plan tu. Objektif kita, maybe dalam objektif tu you nak jadi seorang trader, intraday trader. Dan bila nak jadi intraday trader, macam mana cara untuk menjadi intraday trader, kena tahu. Kalau kita nak jadi mid-term trader, objektif you nak jadi mid-term trader, dan you ada certain period yang you dah tetapkan dalam you punya investment tadi. So pelajari bagaimana untuk menjadi mid-term trader, long-term trader. Kita nak jadi long-term trader, so kaji long-term trader punya karakteristik, dan jadilah long-term trader. After that kita dah mengenal pasti kita punya objektif, kita ada trading plan, follow trading plan tu. Yang penting kita kena follow trading plan. Sebab dalam saham ni macam biasa sebenarnya, dia bukan nak ikut apa benda, nak ikut apa cakap you je sebenarnya kan. Nak cakap kita ingat kita terlalu pandai dalam saham perlu ikut cakap kita je. Tak. Kita adalah semut tau sebenarnya dalam bursa ni. Kita semut. Kita player yang retail player. Kita ni bukan trendsetter dalam bursa ni. Jadi kita kena faham benda-benda macam ni. Jangan terlalu terpengaruh dengan rumors dan news. Kalau nak kaji, kalau you dah dapat rumors atau news, please kaji rumors dengan news tersebut. Sebab ada antaranya lagi satu, abang tengok ada satu maaf ya, abang tak tuduh mana-mana grup, sebab benda ni banyak yang berlaku di luar sana, di sosial media sana. You beli counter 3 sen, 4 sen. Oh ini nanti dia naik banyak, harga ni akan naik 10 sen, 15 sen. Bang, counter tu tengah sideways 2-3 tahun, dia boleh sideways lagi 2-3 tahun. So kalau you beli, you ada 10-20 ribu, bantai terus kat satu counter yang tengah 5 sen, 6 sen, tengah sideways 2 tahun. Nanti, sebab apa? Sebab you cakap, nanti kawan-kawan cakap, oh ini naik 5 sen ni, naik 5 sen lagi, 10 sen, aku dah untung 100%. Counter yang tengah sideways 2 tahun tu, bang, you ingat dia tak boleh sideways lagi 2 tahun ke? Ini money management you. Kalau nak main counter yang tengah sideways macam tu, jangan beli waktu sideways dia. Nak buat apa kita beli harga dalam keadaan sideways dia? Kan, sideways tu boleh berlaku beberapa tahun. So kalau nak beli counter yang kecil-kecil macam ni, beli waktu breakout, bukan waktu dia tengah sideways. Setengah orang cakap sideways tu adalah distribution, accumulation. Mana you tahu sideways tu accumulation? Selagi sideways tak bergerak ke atas atau tak bergerak ke bawah. Kalau dia bergerak ke bawah, dia sideways tadi, dia bukan accumulation, dia adalah distribution. So kalau dia breakout ke atas, baru kita kata sideways tadi as accumulation.
So kalau kita involve dalam satu counter yang dalam keadaan sideways, kalau selama ni dia dah sideways 4 tahun, jangan ingat dia tak boleh sideways 4 tahun lagi. So maybe you punya duit akan tenggelam 4 tahun lagi. Ini antara dia lah, abang just sharing je. Abang pun bukanlah super trader, bukanlah trader yang hebat kan. Abang cuma pengalaman abang pengalaman abang just sharing. Mungkin abang salah lah, mungkin abang salah. Kalau salah jangan ikutlah Itu antara pendapat abang berkenaan dengan sideways counter, bagaimana kita nak trade dalam keadaan sideways counter ni, di counter yang tengah sideways itu kan. Kalau salah jangan ikutlah, ini just sharing lah pengalaman pengalaman kita pun sembang-sembang santai kan. Abang tak adalah hebat mana, orang lain lagi hebat lah. Ini kita bertukar-tukar pendapat lah, abang just bertukar. Berkenaan dengan FOMO tadi, ada soalan tadi yang tanya, kita balik pada soalan bagaimana abang control FOMO. Tadi macam abang cakap tadi, pertama kita perlu ada objektif kita perlu clear, kita perlu ada trading plan, dan kita mesti follow trading plan dia. Kita mesti follow trading plan yang kita dah buat. Okey, abang nak share satu story berkenaan dengan, sebab tajuk kita sebenarnya si Raja 30 ke apa benda tadi kan. Okey, abang nak share berkenaan satu lagu Nasir Wahab. Nasir Wahab pula. Allah, arwah Nasir Wahab. M Nasir, rasanya semua lagu ni semua orang tahu. Tanya sama Hud. Lagu berkenaan dengan tanya sama yang itu burung Hud. Jap abang ambil dia punya, abang try cari dia punya lirik Sebab benda ni sebenarnya satu benda yang memberi kita pengajaran sebenarnya. Lirik lagu tanya sama itu Hud. Okey, tanya sama itu Hud. Lagu M Nasir, lirik arwah Lolok lah Antara perenggan awal dia tulis ni 73 pintu, 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Ribu-ribu magas satwa mencari Raja Simurak yang sampai hanya 30. Itu sebenarnya yang tajuk abang letak 30. Apa sebenarnya maksud lagu kat sini? Ini sebenarnya antara dia adalah ribu-ribu magas tua mencari Raja Simurak. Ini berkenaan dengan burung tau sebenarnya. Burung ni beribu-ribu. Sebenarnya benda ni diambil daripada satu syair ahli sufi. Abang pun dah lupa ahli sufi tu, zaman dulu punya ahli sufi. Diorang ni pandai buat syair ketuhanan sebenarnya Ribu-ribu magas tua mencari Simurak. Jadi beribu-ribu burung ni dia nak mencari satu raja, di mana burung Hud ni mengatakan ada satu raja yang mereka perlu jumpa. So raja ni namanya Simurak. Dan beribu-ribu tadi untuk sampai ke raja tu, dia orang kena lalu lebih kurang 7 lembah baru sampai pada Raja Simurak ni. Dan beribu-ribu burung tadi diketahui oleh burung Hud. Okey, bila dah sampai bila diketahui akan melepasi 7, mereka akan mengharungi 7 lembah. Daripada beribu-ribu tadi, hanya 30 burung saja yang sanggup untuk bersama burung Hud untuk mencari Raja Simurak. Bila dia orang dah daripada satu lembah ke satu lembah, macam-macam dugaan burung-burung ni semua terima. Walau macam mana pun dia orang still sanggup lagi terbang untuk mencari Raja Simurak ni. Raja Simurak ni sebagai raja dia orang lah. Dan apabila dia sampai ke lembah ke-7, dan Hud tanya, you all dah ready ke nak tengok raja ni? Semua burung-burung yang 30 burung tadi tanya, mana rajanya? Okey, sampai ke situ dan burung Hud ni bukalah satu konon-konon macam kita kata langsir lah Dia buka satu langsir dan nampak cermin saja. Bila nampak cermin saja, 30 ekor burung ni nampak diri mereka dekat cermin. So mana Raja Simuraknya? Sebenarnya syair ataupun lagu M Nasir berkenaan dengan tanya sama itu Hud, dia mengajar kita untuk
mengenal diri kita, macam mana jauh perjalanan kita, macam mana susahnya payah perjalanan kita. Sebenarnya untuk mengatasi sesuatu masalah, kita kena kenal diri kita sendiri. Segala masalah, segala apa problem, segalanya sebenarnya start daripada diri sendiri. Macam tu jugalah dengan dengan 30 ekor burung tadi yang nak cari Raja Simurah, Raja Burung. So bila mereka tengok dah sampai ke 7 lembah, susah payah pergi jenuh dia orang dah lalui bersama-sama burung hud tadi, dan mereka setia bersama burung hud sampai ke satu tahap bila dibukanya, konon-konon Raja Simurah tadi ada kat situ, tapi bila dia buka je dia punya tabir tu, dia orang nampak satu cermin dan dia orang nampak diri mereka sendiri. Itulah kita dalam trade saham sebenarnya. Kita kena kenal diri kita. Macam mana pun kita kena kenal diri kita terlebih dahulu. Ini benda yang sentiasa abang akan cakap. Kita kena kenal diri kita dalam kita trade saham. Jangan trade follow orang punya trading plan. Jangan trade ikut orang punya rumors, news. Kita tak kaji, kita tak kenal, kita tak tahu risiko-risiko yang kita perlu hadapi, dan kita follow saja orang punya trade, tak guna. Untuk kita mengenal diri kita, kita perlu ada ilmu. Untuk kita, ilmu perlu ada. Ramai tanya bang, macam mana kita nak mengenal diri dalam saham ni? Ilmu perlu ada. Sebab Islam itu sendiri menitik beratkan ilmu. You masuk sesuatu benda tanpa ilmu, itu dah menjadi satu benda yang tak sepatutnya berlaku. You masuk dalam saham dan tak ada ilmu dan tak nak menambah ilmu, rasa diri dah pandai, rasa sekali, dua kali, tiga kali beri untung. Ni aku dah terror ni, sekali dua kali untung, padahal semua rezeki daripada Allah. Kemungkinan besar you are just lucky je, laki 2-3 kali beli untung dah mula nak besar kepala. Jangan, cari ilmu. Dah ada ilmu pun kita tetap kena doa. Chart bukan sebab counter naik, indikator bukan Tuhan, chart bukan Tuhan, FA bukan Tuhan. So jangan fanatik dengan ini you punya kajian, tapi you perlu ilmu untuk membuat kajian. Please jangan kita jadi syirik dengan ilmu yang kita ada. Sebab benda ni boleh berlaku garis lurus. Bila you dah belajar teknikal, bila you dah belajar FA, you rasa you lah penyebab keuntungan yang you dapat. No, rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Yang penting ilmu tu tetap ada, supaya kita tak digelar sebagai penjudi. Kita beli saham dengan berjudi. Kalau tanpa kajian, tanpa ilmu, you just ikut orang, rumors mengatakan ni nenek-nenek, itu akan jadi judi. Minta maaf banyak cakap, ini abang just sharing supaya yelah, kalau salah abang cakap, abang minta maaf. Benda ni semua susah nak cakap benda ni, sebab dah banyak abang tengok benda-benda yang berlaku dalam trade ni. Ramai yang abang tengok kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, rakan-rakan trader mula dengan garangnya dalam market, tapi selepas sebulan, 2 bulan hilang. Dan kita tak nak macam tu, sebab market ni antara satu cara kita untuk, satu peluang lah untuk kita mencari rezeki, tapi kita perlu adakan ilmu. Kita perlu ada ilmu, dan kita perlu berdoa, tawakal lah yang selain daripadanya. InsyaAllah kalau kita sentiasa berusaha, Allah tahu kita sedang berusaha, dan kita sentiasa bersangka baik dengannya. Sampai satu hari InsyaAllah kita akan dapat bigit. Okay, kita jumpa lagi. Maaf kalau ada salah silap. Pada yang belum subscribe, please subscribe. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Okay, abang nak ucapkan ribuan terima kasih. Sebenarnya abang dah buat new record lagi sebenarnya hari Jumaat tadi. Pada semua abang punya klien, Alhamdulillah, terima kasih kerana percaya kepada
abang untuk sama-sama menasihati you all dalam trade. Dan last Friday abang buat transaction tertinggi sejarah abang jadi bekerja dealer ni. Transaction abang, value transaction dia 12 juta. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Terima kasih banyak. Okay, kita jumpa. Pada yang belum subscribe, please subscribe, like and share. Komen, please komen. You all komen, insyaAllah abang akan jawab. Macam ni sebenarnya daripada you all punya komen tadi yang tanya pasal FOMO, dan abang boleh buat video dia. Alhamdulillah. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.